Inisiatif Muni yang telah digerakkan oleh pelbagai pihak NGO dan juga rakyat yang prihatin dengan mewujudkan gerubuk rezeki atau dikenali sebagai food bank. Dan adanya projek food bank ni sebab macam sesetengah orang mereka malu nak meminta. Inisiatif ini seolah-olah memberi satu nafas baru buat mereka dalam meringankan beban dan kesulitan yang mereka alami. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada hari Isnin ini 5 Julai 2021 dalam Wanita Hari Ini. Dan saya harapkan hari ini anda semua ceria dan terus bersama dengan kami sepanjang waktu siaran ini bersama dengan saya, Farin Ahmad dan juga Fiza Sabgahan. Hari ini kami berdua, Double F, akan menemani anda insya-Allah selama 1 jam ini. Dan seperti yang telah pun Farin kongsikan tadi kan, diharapkan anda semua ada perancangan-perancangan yang lebih positif untuk sepanjang minggu ini yang dapat kita rencanakan untuk kita penuhi waktu kita. Kalau kita berada di rumah ketika ini, pastikan juga di sebalik kesibukan anda bekerja dari rumah, melihat anak-anak ini meneruskan pembelajaran menerusi PDPR ini juga. Pastikan ada juga waktu senggang untuk kita manfaatkan dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah dan juga positif. Sesekali Farin, semalam saya tengok di Twitter ada boleh buat regangan tu macam kita main video game. Video game, okey. Ya boleh. Ada macam-macam aktiviti lah yang mungkin kita boleh buat bersama dengan pasangan, dengan anak-anak. Tetapi tidak dilupakan juga bagi anda yang tinggal seorang diri. Walaupun anda tinggal seorang diri, pastikan anda sentiasa orang kata berhubung. Betul. Berhubung dengan kawan-kawan. Macam Farin ni selalu dia kadang-kadang dia tanya saya, okey ke kakak? Dia cakap macam tu. Jadi saya ada follower Telegram awak. Jadi saya tahu status, saya tahu Instagram. Dia sering bertanyakan kabar. Itu sebenarnya yang kita mahukan daripada keseluruhan masyarakat Malaysia sentiasa prihatin dan juga ambil tahu tentang orang-orang tersayang yang berada di sekeliling anda. Betul tu. Dan bila kita cakap tentang mengambil tahu ini jugalah yang kami nak terus kongsikan kepada anda bagaimana kita juga sentiasa harus peka dan juga mengambil tahu tentang keadaan semasa. Dan seperti biasa kami juga ingin mengingatkan diri kami dan juga anda penonton-penonton tentang situasi terkini COVID-19 positif yang dilaporkan sehingga petang semalam. Okey, dan kalau kita lihat kes baru masih lagi pada kadar 6,045. Dan juga kalau kita lihat inilah angka yang benar-benar kita harus turunkan. Tapi apa yang menjadi perhatian kita juga adalah kes kematian baru yang masih lagi tinggi iaitu sebanyak 63 kes kematian baharu, Fiza. Dan jangan juga kita lupakan kalau kita lihat kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU adalah sebanyak 917 kes. Dapat juga kita saksikan beberapa hari yang lalu tular tentang ward-ward di ICU yang telah pun penuh. Jadi inilah memerlukan kerjasama kita, pentingnya untuk kita terus menjaga SOP. Farid nak kongsikan sesuatu juga tentang jumlah kematian, Farid. Okey, sebentar tadi kita dah kongsikan tentang ringkasan kes kematian baru. Di mana kalau kita lihat, kita lihat baik-baik dan ini saya perlukan pemahaman anda kerana kalau anda lihat daripada 63 kematian di Selangor 25, Kuala Lumpur 10, Negeri Sembilan 15. Jadi inilah sebenarnya angka yang membimbangkan yang sebenarnya kita juga mengharapkan pemahaman semua pihak mengapa perintah PKPD dilaksanakan di sekitar kawasan ini dan kita benar-benar berharap dan saya secara peribadi dan ramai akan juga setuju bersama dengan saya, kita harap dengan adanya PKPD ini kita semua berdisiplin dan juga nilai ini ataupun kita dapat lihat perubahan positif drastik selepas tempoh PKPD ini, Fiza. Betul. Bukan saja bagi mereka yang terlibat di kawasan-kawasan PKPD, bagi anda yang tidak terlibat di kawasan PKPD, walaupun anda telah menerima vaksin, teruslah untuk mengikut segala arahan-arahan dan juga mematuhi saranan-saranan kesihatan yang sentiasa ditekankan. Yang pastikan anda kita ni sebenarnya kena elakkan daripada berada di kawasan yang sesak
sempit dan jangan sembang secara dekat. Walaupun kita berada di rumah, kadang-kadang kita pergi pejabat, kita masih lagi bekerja. Contohnya seperti kita ini. Balik di rumah tu janganlah kita tak cuci tangan, tak mandi, tak tukar baju, kita dah pergi berborak dengan ibu kita, ahli keluarga kita. Kita kena jaga SOP walaupun di dalam rumah. Jangan kita rasa leka. Betul. Sebenarnya apa yang kami cuba sampaikan ialah walaupun anda telah divaksin tapi jangan merasakan bahawa diri anda kalis COVID-19. Kerana anda harus sentiasa patuh pada SOP, patuh kepada semua arahan untuk memastikan semuanya sihat dan berjalan dengan sempurna. Kerana tahap imunisasi sepenuhnya ini hanya boleh berlaku setelah dos yang kedua, tetapi juga mengambil masa tempoh yang panjang juga, tetapi masih lagi kita ingatkan patuh pada SOP kerana ini adalah norma baharu. Ya, baiklah. Dalam kita mengadaptasi normal baharu ini, kita juga tidak melupakan bagi mereka yang turut terkesan akibat pandemik ini. Dan bila kita cakap tentang tangan yang memberi ini, pastinya lebih baik daripada yang menerima. Tetapi tak salah juga dalam keadaan kita yang tertekan, dalam keadaan kita yang memerlukan, untuk kita meminta bantuan daripada yang memerlukan. Dan kami sebenarnya nak membawa pemerhatian anda, ini antara rangkuman yang sempat dilakukan oleh rakan wartawan kami, Wan Nur Ain, yang mana sempat beliau mengambil antara perkongsian-perkongsian menarik di laman sesabang TikTok tentang perkongsian rezeki yang dilakukan oleh rata-rata rakyat Malaysia. Kita saksikan. Bayar ke rumah. Rumah tak ada 10 nak bayar. Tak ada 10 nak bayar. Nyewa. Bila? Bulan ni lah. Bulan ni. Dia tak ada PC ni. Tak ada PC tu. Ambil kuih. Ambil kuih. Kuih buat cik kuih tak? Kuih lah tu. Seiring waktu berlalu, tangis tawa di nafasku, hitam putih di hidupku, jalani takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala untukmu aku akan bertahan. Dalam gelap takkan ku tinggalkan. Engkaulah teman sejati kasihku. Di setiap hari. I know you're on my mind. You really make me come alive. I wanna be here for the rest of my life. Looking for sun rays, needing them good days. Fly me away, away. You're my Itulah sedikit perkongsian dari kami pada hari ini yang ada juga perkaitannya dengan apa topik yang kami bakal kongsikan bersama dengan anda. Tapi Fiza, saya dapat melihat sebenarnya masyarakat Malaysia ini memang merupakan masyarakat yang sangat prihatin, yang penuh kasih sayang, yang pemurah. Dan dikala kita kesusahan, tidak kira seberapa susah maupun senangnya kita, masih ada lagi secebis rasa untuk membantu orang lain. InsyaAllah, dan saya rasa setuju dengan apa yang Farin katakan tadi, yang sememangnya rakyat Malaysia ini cukup-cukup prihatin. Dan kalau kita berbalik pula kepada video TikTok tadi, Fahrin, bukan sahaja rasa prihatin, kasih dan sayang kita ini terhadap sesama manusia, tapi juga kalau kita lihat dalam keadaan sekarang ini, ada juga individu-individu yang sememangnya bermurah hati untuk turut memberi makanan kepada haiwan-haiwan ataupun binatang-binatang liar yang mungkin tak ada tempat nak makan. Sebab dulu kedai buka, kadang-kadang kucing boleh pergi mana-mana kedai, boleh ambil makanan kan. Tapi sekarang ni kita juga perlu sama-sama memainkan peranan kita dalam memastikan kesejahteraan, kelestarian dan individu-individu di sekeliling kita. Baik, pada hari ini kami akan bersama dengan tetamu-tetamu yang gemar ataupun suka berkongsi rezeki yang cukup menarik, di mana kami akan kongsikan mereka datangnya dari latar belakang berbeza. Idea dan semangat mereka untuk berkongsi rezeki ini datangnya daripada situasi yang juga berbeza-beza yang akan dikongsikan bersama dengan anda. Dan sekiranya anda ada sebarang pendapat, komen, sila kongsikan bersama dengan kami di Facebook kami iaitu Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Pastikan terus bersama kami. Kami nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti ada kisah menarik yang nak terus kami kongsikan bersama anda. Wanita Hari Ini.
dapat kita lihat semakin ramai rakyat Malaysia yang terjejas akibat daripada penularan wabak COVID-19 terutamanya dari segi kewangan. Namun Malaysia sememangnya terdiri daripada masyarakat yang prihatin, jadi terdapat pelbagai inisiatif yang dilakukan oleh semua pihak tidak kiralah daripada golongan atasan hingga ke individu itu sendiri. Terkini, banyak inisiatif murni yang telah digerakkan oleh pelbagai pihak NGO dan juga rakyat yang prihatin dengan mewujudkan gerobok rezeki atau dikenali sebagai food bank. Di sini pelbagai barangan keperluan asas diletakkan secara percuma bertujuan membantu golongan yang terputus bekalan makanan. Banyak individu, pusat ibadah dan syarikat sudah mula menjalankan inisiatif ini dan kini ia boleh didapati di pelbagai tempat antaranya di masjid, surau-surau, stesen minyak, pasaraya, kawasan perumahan dan banyak lagi. Inisiatif Food Bank ini juga turut dilakukan di institusi pengajian tinggi IPT sejak tahun lalu dan dikenali sebagai Food Bank Siswa bagi membantu mahasiswa yang kurang berkemampuan. Pelaksanaan inisiatif ini bukan sahaja dapat membantu golongan yang kurang berkemampuan, malah dapat juga membantu industri peruncitan yang terkesan. Justru dapat kita lihat masih ramai rakyat Malaysia yang prihatin dan turut sama membantu golongan yang terkesan dan diharapkan inisiatif yang dilakukan ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban dan rasa gusar bagi mereka yang terjejas. Itu dia laporan yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita Ain. Itulah wajah Ain kalau yang kita selalu sebut nama kan, tapi tak nampak siapa orangnya. Itulah individu di sebalik laporan-laporan yang kita kongsikan di Wanita hari ini. Dan hari ini kita nak berkongsi tentang topik gerobok rezeki ini seperti yang telah pun kami kongsikan dari awal tadi. Ramai sebenarnya rakyat di Malaysia ini yang cukup prihatin tentang apa yang berlaku di keadaan sekeliling kita. Dan hari ini Fahrin, kita nak kongsikan topik ini dengan 3 individu yang berbeza latar belakangnya. Kita bersama dengan Puan Ramlah Jaiz, iaitu pengasas gerobok rezeki Cik Melah. Apa khabar Cik Melah? Alhamdulillah, khabar baik semua. Okey, itu Cik Melah dan kita terus dengan geng tabung RM1. Menarik ni kita nak tahu kisahnya. Nur Faradia Fuad Goh. Apa khabar Farah? Boleh saya panggil Farah ke? Boleh. Okey, Farah. Dan itu dia seorang jejaka di sana, Muhammad Arif Hakim Hariri, pengerusi Belia Masjid Perlis. Terima kasih bersama dengan kita pada hari ini dalam Wanita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Okey. Kita dah pernah bersama dengan mereka ketiga-tiganya. Bagi kita berdua, Farid, mungkin kita dah tahu sedikit latar belakangnya sebab kita dah baca. Tapi kita nak kongsikan dahulu dengan Cik Melah kita yang ada penceritaan yang menarik di sebalik konsep gerobok rezeki Cik Melah ni. Kalau boleh dikongsikan Cik Melah. Gerobok rezeki ni pada saya bukanlah sekadar kita bersedekah dan juga bukan sekadar untuk memberi bantuan. Ianya lebih daripada itu semua. Pada saya ianya lebih kepada mendidik komuniti. Mendidik komuniti untuk berkongsi rezeki dengan semua orang. Dengan komuniti supaya supaya jiran-jiran sekeliling kita lebih cakna kepada orang lain, bukan pada diri kita saja. Okey, Cik Melah. Cik Melah mungkin boleh kongsikan sikit bermulanya kisah gerobok Cik Melah ini beberapa tahun yang lalu apabila ada orang yang datang meminta bantuan, mengetuk pintu dan sebagainya. Kalau boleh dikongsikan secara... Di kawasan kejiranan kabarnya Mula-mula cerita tu bila pandemik, yang seperti yang Puan cakap tadi, orang ketuk pintu pukul 11.30 malam semata-mata nak pinjam beras dengan nak minta telur 2 biji sebab nak makan. Jadi saya macam Allah, kalau dah sampai ke tahap sebegitu, maknanya mereka dah buang rasa malu mereka dah. Jadi bertitik tolak daripada situ, saya menggunakan duit gaji yang saya dapat masa pandemik. Saya work from home. Saya menggunakan duit saya dan saya buat paket-paket kecil-kecil lah masa tu sebab modal sendiri. Saya buat untuk satu family, saya bajet dalam 30 orang untuk basic beras, minyak, telur, gula. So bila ada beras, minyak, telur, kicap, anak-anak dah makan. Tak ada anak-anak yang akan tidur kelaparan masa tu. Masya Allah. Jadi daripada situ saya berazam nak meneruskan sampai bila-bila lah. Saya nak bantu ramai orang. Kabarnya memang daripada PKP 1 tempoh hari sehinggalah ke hari ini proses ini terus berjalan, terus membantu komuniti daripada PKP pertama sampai sekarang tak pernah berhenti lagi. Hampir 2 tahun.
Alhamdulillah. Okey, kita nak beralih pula kepada Farah ni, Nur Faradia, geng tabung RM1. Menarik dengarnya geng tabung RM1 ni. Saya ingat saya pun nak masuk geng ni. Jadi boleh tak, mungkin ramai nak masuk geng ni. Cuba Farah kongsikan bersama dengan kami. Okey, sebenarnya geng tabung RM1 ni actually kita dengan kawan-kawan kita masa PKP pertama kan terus tutup, semua orang tak sempat nak buat preparation. Jadi kita ada dengar ada yang ada masalah masalah untuk makanan and everything. Jadi kita kumpul dengan kawan-kawan, kita limit, kita buka tabung ni, limit dia sebenarnya RM50 je. Sebab lepas RM50 kena kad kuning. Kenapa kita buat macam tu? Sebab kita nak, kalau boleh biar ramai lagi boleh derma. Sebab kadang-kadang kita, memanglah kalau kita ada duit kita nak berderma lebih, tapi kadang untuk orang yang ada dia nak derma tapi dia pun ada masalah sikit. Tapi kalau RM1 pun kita terima. Sebab tu kita panggil geng tabung RM1. And setiap kali projek kita panggil dia tong-tong. Maksudnya tong-tong makanan, share lah. tong-tong wifi. Jadi kita nak, tapi kita akan buka sejam saja. Lepas sejam memang kita tutup. Sebab kita sebab kita nak contoh kita nak provide 20 family. Jadi ada peruntukan dia, ada jumlah dia, tapi kita akan invite dekat Facebook and then kita akan invite dekat WhatsApp juga. Tapi contoh kalau Cik Farin derma 50 kena kad kuning. So next time tak boleh derma lagi. Saya nanti saya bagi awak RM49. Apa kena juga. Dia RM1 je. Oh, RM1. Okey, faham. Dia kalau boleh ni sebab kita nak kalau boleh biar ramai. Betul. Tak apa, Farah. Farah, Farin boleh bagi RM50. Dia macam e-wallet, top up. Tiap kali buka masukkan RM1. Betul tak? InsyaAllah. Okay. Alright. Kita nak tanya kepada adik Harif ni. Kalau kita dah dengarkan tentang gerobok rezeki Cik Melah, tentang komuniti yang nak diberikan bantuan kepada penduduk-penduduk di sekitar kawasan tersebut. Bagi Faradia, konsepnya berbeza. Tapi bagi Arif sendiri, di usia 21 tahun ini, macam manalah boleh tercetusnya idea untuk sama-sama membantu insan-insan yang memerlukan ni, Arif? Okey, baik. Untuk pihak kami pula, saya menjadikan food bank ni sebagai satu inspirasi sebab sebelum ni food bank ni pihak kami sebelum ni kan saya belajar dekat institusi. So saya ada wujudkan satu gerobok rezeki untuk mahasiswa dan mahasiswi untuk datang. So apabila saya sudah habis belajar, saya datang balik sini untuk jadi pengurusi. So saya praktikkan benda ni di Masjid Negeri Arau untuk buat food bank untuk orang ramai datang ambil. So orang ramai pun boleh datang ambil dan sumbang. So maksudnya macam jemaah-jemaah yang datang ke masjid negeri ni, mereka akan datanglah untuk ambil untuk orang-orang yang keperluan. Okey, tapi kalau kita cakap tentang memberi ni kan, mungkin berbalik kepada Cik Melah juga sendirilah. Kadang-kadang kita cakap tadi, bila kita cakap tentang kita memberi ni, kita kadang-kadang guna duit kita sendiri. Betul. Tapi ada orang yang turut sama membantu untuk disampaikan kepada orang lain. Sebagai penerima ni, bagaimana penerima ni? Ada pada peringkat awal, ada orang yang dia tak kisah, dia memang boleh pergi ketuk pintu rumah orang. Betul. Tapi ada orang yang dia duduk dalam rumah dan dia malu dan dia segan. Bagaimana cara untuk Cik Melah bantu golongan yang macam ni, yang mungkin dia sebelum ni orang yang berkemampuan, tapi dalam keadaan sekarang dia terkesan. Nak minta tolong pun malu Saya ada wakil-wakil daripada gerobok Cik Melah sendiri. Macam contoh dia baru ni kita ada kibar bendera putih kan. So wakil-wakil saya ni akan WhatsApp dekat saya. Okey, dekat sini. Kebanyakan dia ni memang malu. Bila mereka betul-betul susah, dia orang malu nak bercakap. Malu nak meminta. Bila dibagi beras sekampit pun tak apa, dah cukup. Bayangkan kalau anak 6 orang, beras 5 kilo hanya bertahan berapa hari saja. Betul. Ibarat bila kita bagi tu, dia orang macam betul-betul, ya Allah, cakap dengan saya tak apa puan, tak apa. Kami boleh lagi cari tempat lain. Saya kata tak apa. Memang ada hak awak dekat gerobok saya. Memang ada untuk saya bagi dekat orang. Lepas saya dapat kerjasama yang bagus daripada pihak zakat, daripada pihak JKP apa semua dekat kawasan komuniti saya. Mostly daripada pihak-pihak ketua kampung. Kami bekerjasama. Daripada situ saya dapat mengenal pasti mana yang kita perlu bantu terlebih dahulu. Golongan sasar lah ya. Ya, saya ada rekod saya untuk yang perlu diutamakan. Mana ada sistem lah dalam gerobok rezeki Cik Melah ni sebenarnya ni. Okey.
Saya ada sistem dan ada rekod saya. Baik. Okey. Farah, kabarnya juga Farah itu bermula daripada bantuan makanan dan sebagainya, tapi ada lagi juga yang menarik tentang bantuan-bantuan lain yang dilakukan oleh geng tabung RM1 ni. Mungkin boleh ceritakan dengan kita. Okey, antara kita buat makan macam food bank tu, kita buat juga tontong kubur untuk bantu family yang ada masalah pembayaran. Kita tolong juga wifi sebab sekarang PDPR kan, tak semua family, tak semua madrasah atau rumah anak yatim yang mempunyai internet yang cukup. Jadi kita tontong juga, kita tontong beg sekolah, kita tontong juga duit raya sebab tahun ni PKP memang dia kacau pendapatan semua family. Jadi kita ada tontong juga. Tapi macam itulah cakap, kita juga tak terhad pada Lembah Kelang. Kita ada Tolong Melaka, kita ada geng juga kat Kedah, kita ada geng juga kat Kelantan dan juga Johor. Tak terhad Kelang saja. Saya angkat tangan nak tanya soalan. Macam cikgu. Sila Fiza. Mesti soalan menarik ni. Farah, saya nak tanya, kalau macam Cik Melah tadi, dia tahu penduduk kawasan di sekitar perumahan tu. Tapi macam Farah sendiri, macam mana Farah nak sampaikan sumbangan ni? Macam mana tahu golongan-golongan ini memerlukan wifi, memerlukan duit raya, baju sekolah? Macam mana dipilih tu? Biasanya paling senang sebenarnya media sosial lah, Facebook atau IG. Atau juga kawan-kawan. Yang sekeliling, ada yang taman atau kita kenal, dia ada family dia tengah ada masalah kewangan, jadi kita bantu. Jadi kita kumpul dan kita akan kira berapa bajet, lepas tu kita akan buka. Okey, hari ni tong wifi akan buka dalam masa setengah jam atau dalam masa 1 jam. Jadi tapi biasanya tak sampai 1 jam pun kita akan dapat kita punya expectation, kita punya bajet tu. Dah capai KPI Dah capai KPI? Alhamdulillah kami mempunyai satu bestnya rakyat Malaysia ni, walaupun kita susah tapi kita punya rakyat, tak kira bangsa, memang diorang akan cuba bantu. Tak kisahlah India ke China ke Melayu ke, semua diorang akan cuba bantu balik orang-orang yang terkesan. Sebenarnya Fiza terpaksa memperincikan, terpaksa tanya kepada Farah tadi, kenapa saya takut nanti ada adik-adik nak beli top up pun nak cari awak nanti Kang. Okey, kita balik pada adik Arif lah. Okey Arif, bercakap tentang masjid ini, adakah rakan muda masjid ni sendiri untuk Arif kan, adakah tabung itu tabung yang berbeza dengan tabung masjid ataupun ada satu program yang berbeza untuk gerobok rezeki ataupun bantuan seperti ini? Ya, untuk yang macam tabung tu ada perbezaan dari sini. Kami akan gunakan maksudnya kami akan buat satu poster. Kami akan minta sumbangan daripada orang ramai. Kami menggunakan tabung kami sendirilah maksudnya. Lepas tu macam sebelum-sebelum ni pun ada juga projek macam untuk di bulan Ramadan, kami bantu golongan-golongan yang susah, saudara baru apa semua tu. So memang berbeza sikit lah daripada tabung semua tu. Kami kumpul wang daripada orang ramai apa semua. Arif, dari segi sambutannya pula macam mana bila dah buat poster tu, sambutan? Sebab tadi Farah ada cakap rakyat Malaysia ni sememangnya prihatin, bermurah hati dan sebagainya kan. Dari sudut Arif sendiri, di pihak Arif, bagaimana sambutan orang sekeliling untuk sama-sama membantu mereka yang memerlukan ini? Alhamdulillah dengan kuasa viral kan, kita kata kuasa viral sosial media. So dengan poster yang kita blast dekat Facebook apa semua sosial media tu, mendapat sambutan lah, reach yang ramai apa semua. Macam ahli-ahli pun pakat share ke grup-grup WhatsApp apa semua kan. So macam tu lah. Okey. Kita nak tanya juga kepada ketiga-tiganya lah. Betul. Kalau kita bercakap dalam situasi sekarang ini, kalau kita lihat sememangnya gerobok rezeki ini ada di mana-mana dalam keadaan sekarang ini ketika pandemik. Tetapi ini juga nak kita kongsikan kepada penonton kita bahawa mereka yang susah ini bukan bermusim. Yang mana mereka ini juga memerlukan bantuan bertahun-tahun, sepanjang tahun bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Macam Cik Melah sendiri, adakah inisiatif ini yang dimulakan daripada waktu pandemik yang lalu akan diteruskan sampai bila-bila ataupun ia juga bermusim yang dilakukan dalam tempoh pandemik ini sahaja, Cik Melah?
Oh tidak, bila saya ambil benda ni serius, saya siap menyewa satu tempat untuk saya buat robot ni secara lebih organize. Sebab pada zaman ini apa yang kita kena buat adalah kita tak perlu tunjuk kuat, tapi kita kena buat. Kita kena buat supaya ramai orang yang boleh kita bantu dan ramai orang boleh ambil benda positif ni daripada kita. So sekarang pun saya tengok dekat tempat saya ada lagi 2-3 yang dah buat, dan saya bangga sebenarnya bila benda-benda positif macam ni dah ramai orang ikut, dan saya berharap sangat benda ni janganlah bermusim. Perut yang kelaparan ni dia tak ada musim, dia sentiasa bila susah ke saya tak nak benda ni jadi macam bila hari raya orang nampak anak yatim, tapi bila tak hari raya orang tak nampak anak yatim kan. Jadi saya nak gerobok rezeki ni pun berterusan, bantuan secara berterusan, bukan sebab pandemik sahaja. Baik. Sebelum pandemik pun ramai juga orang susah. Betul. Okey, mungkin soalan menarik Farah, di mana saya rasa anda dah berjaya menarik minat ramai orang di luar sana untuk bersama-sama dengan anda untuk usaha murni ni, geng tabung RM1 ni. Jadi apa yang pesanan akhir boleh diberikan kepada para penonton? Mungkin ada yang nak bersama dengan anda. Ya, nak join sekali. Okey, malangnya actually kita tak buka kepada orang ramai. Kita buka orang yang kita kenal, sebab benda ni bila melibatkan duit, kita kena dengan orang yang kenal, yang percaya. Jadi sebab tu kita buka pun kita buka limit. Kita tak buka sampai, sebab kalau kadang bila kita nak derma, kadang paling rendah is RM10. Tapi pada kami RM1. Sikit pun okey. Nak bagi 10% boleh, 5% pun boleh. Jadi sebab tu kami sebenarnya lebih kepada antara kenalan. Tapi jika ada di antara luar sana nak mulakan, kita sendiri kalau kata kita beli barang atau kita beli kuih, cuba dengan tak payah ambil baki. Means kita tolong kakak tu. Kita tolong siapa saja yang berniaga burger ke kan. Katalah burger tu RM3.5. Kita bagi RM4. Kita tolong dia 50%. 50% pada kita kecil. Tapi pada dia akan sebab saya pernah, pengalaman saya tahun lepas saya bagi barangan. Saya pun juga antara terlibat rana untuk hantar barang bantuan. Sekumpulan warga asing. Dia kilang dia kena tutup, jadi diorang gaji hari. Jadi bila diorang dapat makanan tu, diorang kata, "Kak, saya tinggal 3 biji telur." Saya bawa 30 yang telur 30 tu. Dia punya berdoa dia siap tanya saya, "Kak, dah kahwin belum?" Saya kata belum kahwin. "Kak, saya doakan akak bertemu jodoh yang baik." Dia punya doa tu rasa macam astagfirullahalazim. Saya bukan orang baik, tapi orang doakan tu, saya macam, ya Allah, terima kasih. Terima kasih sangat. Semoga bertemu dengan jodoh yang baik, Farah. Amin. Dan di penghujung perbincangan kita ini, mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan juga oleh Arif tentang bagaimana sebenarnya Arif nak boleh menggalakkan anak-anak muda ini untuk turut sama memberi semula kepada masyarakat dengan membantu setakat yang kita mampu. Silakan Arif. Okey, baik. Macam saya daripada Belia Masjid. So maksudnya bukan saja golongan yang bukan belia boleh bagi bantuan ataupun buat projek yang macam sebegini food bank semua. Golongan belia pun mampu juga untuk membuat projek seperti food bank ni, sebab dia cuma mahu tak mahu je maksudnya. So maksudnya kita kumpul duit buat semangat bagi semangat semua, wujudkan satu tempat, so kita boleh wawarkan kepada orang ramai bahawa kita ada buat sumbangan kepada golongan yang memerlukan. So golongan yang memerlukan tu dapat datanglah ke tempat yang kita buat sumbangan tu. Okey. Baik, kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada tetamu-tamu kita, Puan Ramla, Cik Nur Faradia dan juga Muhammad Arif kerana berkongsi dengan kita mengenai topik kita hari ini iaitu gerobok rezeki. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dan Farid, saya kira inisiatif yang dikongsikan oleh mereka ini membuka mata dan juga minda kita yang sebenarnya ada pelbagai cara untuk kita membantu mereka yang memerlukan. Kita mulakan dengan yang terdekat dahulu, ahli keluarga kita, kemudian jiran-jiran kita dan juga sahabat-sahabat kita, sebelum kita mungkin boleh melihat kepada orang yang lebih jauh daripada kita. Itu yang terbaik sekali yang boleh kita lakukan. Peranan media sosial ni juga banyak membantu. Okey, kita akan berehat seketika, tapi selepas ini juga lebih menarik kerana kita akan bersama dengan tetamu kita yang akan berkongsi mengenai penipuan sumbangan dan juga kita akan bersama dengan seorang ustaz juga yang akan merangkumkan ataupun memberi komen tentang topik kita pada hari ini. Jadi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini.
Kita kembali lagi dalam topik kita yang sangat menarik pada hari ini, juga dalam situasi yang menarik untuk bersama dengan kami tentang gerobok rezeki. Kita akan bersama dengan seorang individu ini, iaitu Farhana Khairil, yang mana beliau merupakan mangsa penipuan. Yang mana kisah beliau ni tular, Farin, sempat dikongsikan di Facebook pada tahun yang lalu. Selepas itu kita akan bersama dengan Ustaz Jazlan. Kita bersama dengan Farhana dahulu. Mungkin Farhana boleh kongsikan, Farhana, kepada penonton kisah yang berlaku kepada diri anda. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengalaman saya bermula pada tahun lepas, Mei, di mana peminta A ni actually saya punya junior dekat universiti. Lepas tu dia mesej saya tak adalah rasa macam janggal ke apa. Dia just bagi tahu saya, "Kak, saya tak cukup duit, anak saya sakit, husband saya sakit lah." Lepas tu dia cakap anak dia ni ada satu lagi pampers je hari ni. So tak cukup nak beli pampers dengan tak ada susu. Sebagai seorang ibu rasa macam terkilan lah, macam kesian lah juga, kan rasa simpati kan. Mestilah nak buat bantuan. Tapi time tu saya tak adalah rasa sanksi ke apa. Saya just cakap, "Okey, tak apa dek, nanti akak buat penghantaran online dekat rumah." Tapi dia tak nak. Dia cakap saya lagi selesa untuk beli barang sendirilah. So bila dia nak beli barang sendiri, and dia cakap saya dah sampai depan kedai. Saya dah macam, alamak, cepatnya. Okey, saya tak adalah macam rasa, tak apalah, bagilah, saya cakap macam tu. Okey, akak transfer macam ni dek. Bila transfer, lepas 10 minit macam tu dia hantar gambar kat saya. "Terima kasih kak sebab bagi bantuan macam ni," kan. So selepas tu yang saya buat saya sanksi lagi, lepas 30 minit dia mesej saya dan keep on call saya. Dia cakap, "Kak, saya nak pinjam duit sebanyak ni sebab saya nak bawa suami saya pergi klinik." So saya dah rasa start sanksi kat situ sebab saya pelik. Kenapa tiba-tiba macam terlalu cepat sangat dan macam terdesak. Lepas tu saya tanya kawan saya lah. Selepas sehari tu saya tanya kawan saya, "Pernah tak peminta A ni jumpa ataupun mesej korang berkenaan dengan dia punya kehidupan kan?" Dan saya rasa kecewa sebab memang cara ni digunakan sudah 4-5 tahun yang lepas. Allah. So gambar yang saya dapat tu actually memang diorang pun dapat juga. Okey, Farhana, ada tak Farhana orang kata bertanyakan secara terus ataupun mungkin bersemuka kenapa dia buat macam tu dan dia mengambil kesempatan? Pernah tak Farhana bertanya secara terus kepada dia? Saya adalah tanya masa mula-mulanya dia minta bantuan tu. Saya tanya kenapa, dia cakap dia dah tak ada kerja. Dia tak dapat kerja sebab dia nak jaga husband dia dengan nak jaga anak dia. So saya tak adalah nak pergi rumah dia sebab saya sekarang dekat Ipoh. Sebab peminta ni dekat area Ampang ataupun Keramat lah. Dia orang kawasan situ. So tak adalah nak pergi jumpa. Tapi dari pengalaman sebelum ni, which is lecturer saya pun pernah pergi ke rumah dia hantar bantuan dan memang nampak susah lah, tapi kita orang macam rasa kecewa sebab bantuan yang diberikan tu disalahgunakan. Kiranya wujud individu-individu sebegini yang mana mengambil kesempatan di atas kebaikan ataupun keprihatinan insan lain. Farhana, apabila setelah beberapa lama ditipu dan disedari anda telah pun tertipu, Farhana, adakah sebenarnya membuatkan anda rasa serik untuk memberi bantuan kepada orang lain ataupun bantuan terus ataupun tetap diberikan kepada mereka yang lain untuk yang memerlukan? Serik tu adalah rasa kecewa kan. Kita lagi lebih berhati-hati di masa hadapan untuk semasa sampaikan bantuan. Tapi takkan stopkan saya untuk beri bantuan kepada orang yang memerlukan lah. Betul. Bukan apa Farhana, mungkin saya nak kongsikan bahawa tangan yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Jadi teruskan kebaikan kerana itu adalah antara kita dengan Allah SWT. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Farhana kerana berkongsi pengalaman mengenai penipuan pemberian sumbangan. Terima kasih sekali lagi Farhana. Dan kita juga nak bersama dengan Ustaz Jazlan sebenarnya untuk kita konklusikan topik kita pada hari ini yang tentang hikmah memberi, siapa pula yang layak untuk menerima dan bagaimana pula kita yang berhadapan dengan situasi ditipu dalam kita nak memberi ini yang akan diperjelaskan oleh Ustaz sendiri. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sihat, syukur kepada Allah Taala. Apa khabar Farhan ni? Alhamdulillah sihat Ustaz. Saya tengok Ustaz selesa je kat rumah tu. Work from home tu katanya tu. Okey Ustaz. Mungkin kita nak menjawab persoalan daripada Fiza tu tentang gerobok rezeki ni. Daripada tadi awal kita dah ulas tentang mereka yang memberi, mereka yang menerima dan kemudian ada yang mengambil kesempatan daripada kebaikan, keprihatinan rakyat Malaysia ni Ustaz. Baik, pertama saya suka dengan gerobok tu. Gerobok tu bahasa Johor tu, gerobok. Betul. Gerobok. Okey, bila sebut bab berkaitan dengan kita membantu dan sebagainya, saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi menyebut dalam hadis ini, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Yang bermaksud barang siapa yang melapangkan satu kesusahan di dunia dari seorang mukmin, Allah akan melapangkan darinya kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang di dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya daripada kesulitan di dunia dan di akhirat. Dalam hadis ini, itu begitu besar maknanya bagi kita. Makna Islam memang memandang perkara ini satu perkara yang sangat mulia. Dan kalau kita lihat manfaat daripada membantu ini, ada 5 perkara yang saya nak sebut. Perkara yang pertama, iaitu orang yang membantu ini dia akan mendapat pahala dan kebaikan daripada Allah satu. Dan yang kedua, orang yang membantu ini dia akan dapat menyuburkan ukhuwah. Ini yang paling penting ni, ukhuwah. Sekarang kita susah. Kita sama-sama dapat bantu. Waktu tu kita kenal saudara kita. Waktu tu dah kita dapat, ya Allah, rasa ukhuwah, rasa bersaudara antara kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang paling besar dalam membantu ni iaitu apa? Kita akan dapat mendidik hati kita jadi orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah dan mendidik kita di sifat ihsan. Sebab itu kita bersyukurlah. Allah masih bagi kita rezeki dan rezeki yang ada pada kita, kita kongsi bersama. Dan waktu itu kita ada sifat ihsan. Maka kita ada sifat iaitu kemanusiaan. Kita balikkan sifat kemanusiaan kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, saya nak tengok sebut di sini, orang yang banyak membantu ni maknanya dia syukur. Sebab apa? Dia akan dapat rasa hidup beragama. Ini yang sangat penting. Ini yang sangat penting. Dan yang kelima iaitu apa? Allah akan jadikan mereka itu diselamatkan daripada segala kesusahan, kesulitan daripada dunia sampai akhirat. Ini janji Allah Ta'ala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu saya nak untunglah tadi kalau kita lihat Kak Melah kita Ain Arif telah menjalankan usaha untuk membantu, maka ada 5 perkara mereka akan dapat. Dan mudah-mudahan kita sama-sama menjadi satu perangsang untuk kita terus melakukan kebaikan. Ain tu wartawan kami Ustaz. Tadi tu Farah. Oh, Farah Okey. Ain maksud Ustaz teringat nama Ain. Okey. InsyaAllah. Okey. Ustaz, itu Ustaz dah kongsikan tentang manfaat orang yang memberi ni kan Ustaz kan. Tetapi Ustaz, bagaimana pula dengan orang yang menerima ni? Sebab kadang-kadang disebabkan oleh mereka rasakan mereka dalam keadaan tertekan, terdesak dan sebagainya, mereka segan pula untuk meminta. Siapa sebenarnya golongan yang layak untuk menerima ini Ustaz? Baik, bab berkaitan dengan kita bincangkan hal ini, maka kita kena tahu untuk kita mendapat bantuan dan pertolongan, maka kita kena tahu juga 5 perkara. 5 perkara kita kena tahu juga. Baik, perkara yang pertama iaitu dalam Islam memang ada keharusan untuk kita minta bantuan, pertolongan ketika kita susah. Kita dah usaha tak berjaya, hilang punca pendapatan dan sebagainya. Maka Islam tidak melarang untuk kita iaitu apa? Memohon bantuan, meminta bantuan dan meminta pertolongan. Islam tak larang. Itu perkara yang pertama. Mana boleh. Itu harus hukumnya. Dan yang kedua, tidak menjadi satu kesalahan juga kalau kita memerlukan iaitu apa? Memaklumkan kepada pihak yang bertanggungjawab yang menyatakan kita ini yang susah. Sebab itu tak ada satu kesalahan pun. Kita jumpa maknanya katakan pusat zakat, NGO yang banyak, masjid, ketua-ketua masyarakat, wakil rakyat dan sebagainya, kita minta. Sebab apa? Itu tidak menjadi satu kesalahan. Kerana memang Islam membenarkan kita untuk kita menyatakan kesusahan kita untuk diberi pertolongan kepada kita. Itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga, harus kita tahu orang yang menerima bantuan, hendaklah pastikan ia tidak mengambil hak orang lain. Ini kita faham tahu. Ini dia. Sepatutnya katakan peruntukan dia dapat 2 kampit beras, 20 kilo lah, 20 kilo. Tapi oleh kerana dia ada lain baik ataupun dia ada ni, maka dia dapat
10 beg pula. Maka waktu itu boleh jadi haram dan berdosa hukumnya kerana dia telah mengambil hak orang lain. Faham Ini kena faham tau. Bagi mereka yang menerima bantuan, dia kena pastikan itu hak betul-betul dapat. Bukan dia ambil ada lebihan daripada orang lain punya hak. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat, ingat baik-baik, boleh jadi haram dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika sekiranya dia menipu dan mengambil kesempatan di atas kebaikan orang lain. Ini yang berlaku tadi lah, yang Farhana sebutlah. Maknanya ada juga, ini memang jenis manusia. Kita tak boleh nafikan. Ada juga dalam hal kebaikan ni, dia itulah untuk mengambil peluang untuk menipu kita. Okey, itu yang keempat. Maka jadi haram dan berdosa besar dan mereka ni dimurkai oleh Allah Taala. Banyak hadis yang menyebut hal berkaitan dengan tersebut. Dan perkara yang kelima, bagi orang yang untuk mendapatkan bantuan ni, pertama hendaklah bersyukur kepada Allah dan menghargai pemberian. Orang bagi berah hancur ya, berah yang ni tak ada ke? Berpilih pula. Ada Ustaz. Ada Ustaz yang macam tu. Kicap jenama ni saya tak makan. Saya tak makan macam ni. Saya makan yang jenama demikian. Jadi hendaklah bersyukur, menghargai pemberian serta selalu minta doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan dapat memudahkan dan dapat kita mencari jalan keluar daripada kesusahan kita. Ini 5 perkara kita kena patuh. Hal berkaitan dengan kalau kita ini menjadi orang yang meminta bantuan dan pertolongan dan asasnya memang tidak ada kesalahan dalam Islam, maka untuk kita meminta bantuan dan pertolongan. Okey, maknanya baik memberi dan juga tidak salah juga meminta bantuan. Okey, tapi cukup menarik. Satu perkongsian yang cukup menarik daripada Ustaz tadi kan, agak lengkap. Tapi saya nak tambah sikit soalan pada Ustaz. Okey, di dalam isu pemberian dan menerima, kita ada satu keikhlasan memberi, kejujuran meminta bantuan, kejujuran menerima. Ya, betul. Okey, dan kita jangan lupa juga ada adab-adab memberi, adab-adab menerima. Itu orang kena ingat tu, Ustaz. Baik. Okey. Tadi saya sebut berkaitan dengan hal yang menerima. Saya sentuh sikit boleh tak? Sila. Berkaitan dengan yang nak beri pula ni yang nak beri. Ya, silakan. Dia sama naik sebenarnya. Okey. Baik, bagi kita ini yang memberi, saya nak menyebut secebis pesanan kepada mereka yang membuat visi bantuan dan maknanya kerja-kerja amal ni. Ada 5 perkara saya nak pesan. Perkara yang pertama, kamu hendaklah balik niat kerana Allah. Amalan kita kerana Allah Ta'ala ni, Allah akan bantu, Allah akan nilai, Allah akan jadikan kita orang yang soleh dan solehah, Allah akan jadikan kita orang yang baik. Itu perkara yang pertama. Niat kerana Allah Ta'ala bagi orang yang nak membantu. Dan perkara yang kedua, mestilah amanah dalam pengagihan. Kadang-kadang bukan hanya daripada duit kita saja, daripada harta kita saja yang kita keluarkan untuk membantu. Kadang-kadang ada orang datangkan hartanya kepada kita, ditumpangkan kepada kita, disalurkan kepada kita untuk diberi kepada orang yang susah. Contohnya orang suruh belikan kita Milo, kita bagi dah sampai Milo, lepas contoh lepas tu kita bagi orang tu air sirap pula. Faham tak maksud dia? Faham tak? Faham. Bajet RM20 tapi bagi RM10. Maknanya orang bagi kita 100, kita salurkan dekat orang tu RM5 je. Mana lagi RM90. Jadi kena amanah kena amanah. Saya akan sebut benda ni lah, saya tak kira. Silakan. Dan perkara yang ketiga, iaitu apa? Pastikan bantuan itu sampai kepada golongan sasar. Maknanya takut-takut ada golongan yang tercecer, golongan yang ambil kesempatan. Sebab tu macam tadi saya tengok siapa tadi Puan Melah dia ada data dia apa sekali. Itu bagus. Mana jangan sampai dekat kawasan kita ni ada yang tercecer. Sampai Nabi sebut, maka tidak beriman kita kalau kita dalam keadaan kita makan tapi jiran kita dalam keadaan kita lapar. Ini kita kena faham. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat, jaga adab dalam memberi. Dalam memberi bantuan ni kena jaga adab. Cakap benda yang baik-baik je. Cakap kau jangan petirkan dia. Tahu tak petir? Bukan laser. Petir lah. Jaga cakap baik-baik. Dan kita memandang orang susah tu mestilah dengan ihsan, dengan belas kasihan. Dan beri dia dengan barang-barang yang terbaik.
barang yang terbaik. Kita nak bagi, nak sedekah ni Nabi ajar itu apa? Barang yang terbaik. Sebab orang susah itu dia ada apa? Dia ada maruah. Ya. Ini kita faham dia ada nilai, dia ada syaraf, dia ada kemuliaan. Sebab ada orang susah lah kita boleh dapat pahala, boleh kita bantu. Dan yang kelima last, iaitu apa? Bersabar dalam menghadapi kerenahan manusia. Macam-macam yang kita jumpa bila kita melakukan amalan tersebut. Bukan jadinya. Tapi oleh kerana kita balik niat kita kerana Allah, maka insya-Allah walaupun kata Farhana tadi dia ditipu, tapi dia terus saja untuk membantu. Kerana apa? Kerana mungkin dengan penipuan itu kita mengajar kita jadi lebih berhati-hati. InsyaAllah. Saya kira itu satu penjelasan dan juga kesimpulan yang cukup melengkapkan topik perbincangan kita pada hari ini, daripada hikmahnya memberi, siapa yang layak untuk menerima, dan amanah serta adat-adat yang perlu kita lakukan dalam kita memberi ini. Janganlah kita bagi sebotol kicap tapi kita nak jadikan konten untuk kita kongsikan kepada semua orang, kerana golongan yang menerima ini mereka juga mempunyai aib mereka itu sendiri. Mereka juga ada maruah mereka yang perlu kita pelihara. Betul. Dan apa-apa pun saya kira ini satu inisiatif yang cukup baik, yang mana rakyat Malaysia ini cukup baik dan juga prihatin dalam membantu mereka yang memerlukan. Baik, sekali kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Jazlan Abdullah kerana bersama dengan kita dengan pengisian yang cukup padat dan menjadikan orang kata panduan kepada kita untuk topik kita pada ini. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih banyak Fiza, Farhan dan semua. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa, mudah-mudahan Allah angkat segala kesusahan dan wabak ini dari negara kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan dan masyarakat kita juga. Amin ya rabbal alamin. Ustaz jaga diri bersama dengan keluarga Ustaz. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Farin, ada satu pepatah yang saya baca daripada pepatah Inggeris. Katanya orang yang menerima ini akan dapat tidur dalam keadaan yang kenyang, tapi orang yang memberi ini pula akan dapat tidur dengan lena, kerana orang yang memerlukan itu telah pun tidur dengan kenyang. Supaya kita semua saling melengkapi, membantu dalam sesiapa sahaja yang memerlukan. Inilah sebenarnya keindahan kehidupan kita di dunia ini, penuh dengan rasa ihsan, kasih dan sayang, dan juga teruslah bantu orang lain. Kami harap topik kita pada hari ini terus memberikan anda semangat, inspirasi untuk terus menjadi insan-insan yang prihatin dan terus memberi. Kita nak terus bersama lagi di Wanita Hari ini, tapi kita perlu berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti ada juga sesuatu yang nak terus kami kongsikan kepada anda penonton. Sangat menarik. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Telah pun sampai ke penghujung siaran kita hari Isnin ini, tapi kami juga tak nak lepaskan kesempatan untuk berkongsi dengan anda pada malam ini, iaitu 5 Julai episod 2. Kita masih belum menang untuk majalah 3. Di mana pada malam ini antara yang menarik ialah paparan mengenai keadaan wad pediatrik dan bilik bedah yang semakin bertambah angka kanak-kanak positif COVID-19 dan ibu mengandung bersalin yang tidak cukup bulan. Dan laporan ini disediakan oleh rakan wartawan Christine Lee Mechin dan juga Khalid Shahzada Manja bersama dengan juru kamera Muhammad Harul Izwan, Muhammad Rafi, Syamsirul Samsudin, Muhammad Zahri dan juga kru-kru produksi yang lain, yang mana kita nak berkongsi sekali lagi kepada anda penonton-penonton tentang situasi terkini yang sedang berlaku di hospital di negara kita. Dan kalau kita lihat Fahri, inilah yang sama-sama nak terus kita kongsikan kepada anda informasi terkini tentang apa yang berlaku berkaitan pandemik COVID-19 ini. Okey, kita bercakap tentang gerobok rezeki, topik kita pada hari ini kan. Kami sebenarnya kongsikan sesuatu kepada anda. Kita di sini setiap hari war-warkan ataupun berkongsi kepada anda tentang kepentingan untuk kita melakukan kebaikan. Dan kami juga sebenarnya di jabatan kami, iaitu di magazine dan juga Factual, inisiatif oleh bos kami untuk kita sama-sama melakukan Mac Life Food Bank, yang mana inisiatif ini dilakukan untuk memberi sumbangan makanan kepada warga kerja yang turut terkesan. Kerana kita bercakap tentang keadaan dan juga situasi ini, rata-rata ramai yang tidak terlepas, ramai yang terkesan dalam keadaan ini. Jadi inisiatif ini dilakukan untuk sama-sama saling mengingati dan juga membantu rakan-rakan sekerja yang turut memerlukan. Dan saya ucapkan tahniah, dan ini satu inisiatif yang harus perlu disokong, kerana kadang-kadang Fiza kita lihat yang di luar tu yang jauh, tapi sebenarnya yang dekat-dekat ni kita terlupa. Itu yang paling penting. Kita kena dahulukan yang paling dekat dengan kita sebelum kita nak membantu mereka yang jauh daripada kita. Okey, ada juga sesuatu yang kami nak kongsikan kepada anda. Ini inisiatif yang dilakukan oleh media Prima Berhad. Baik. Berat mata memandang, berat bahu memikul. Jadi kami ingin bantu meringankan beban anda sama-sama menghadapi situasi getir ini. Jadi kongsikan
kesulitan dan kesukaran yang anda alami menerusi WhatsApp kami di 017-684-6950. Jangan lupa untuk sertakan nama, alamat dan nombor telefon anda untuk kami hubungi. InsyaAllah, setiap rakyat Malaysia yang dipilih akan disalurkan bantuan kewangan RM200. InsyaAllah. Okey, dan esok menariknya kami nak kongsikan kepada anda tentang menu telur. Tapi bukan sekadar telur. Ada juga kisah penceritaan di sebalik sebiji telur ini tentang mereka yang memerlukan juga, yang mana sama-sama kita saksikan apakah perkongsian yang bakal dibawakan esok. Kurang-kurangnya esok kita akan pelbagaikan variasi menu telur. Takkanlah telur goreng je, telur dadar kan. Tapi sebenarnya ada cerita, ada kisah menarik, di sebalik telur yang anda kena tonton. Bukan sekadar menu biasa kita nak kongsikan, tapi ada kisah penceritaan yang cukup istimewa. Pastikan anda bersama dengan kami lagi esok. Sehingga hari ini jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya.